Assalamualaikum. Boleh raise hand tak? Dengar tak saya cakap? Atau bagi respon yang sampai dengar nah. Alhamdulillah. Thank you Kak An. Kenal suara tu. Alhamdulillah. Thank you Farah. Saya ada raise hand kat sini. Okey. Ada seminit lagi. Kita tunggu seminit lagi. Kemudian kita mulalah. Sebab ramai yang dah masuk awal tadi. Tahniah dan terima kasih. Okey, saya mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat lagi berjumpa hari ini cikgu-cikgu untuk pengetahuan anak-anak didik yang ambil matematik tambahan hari ini. Cikgu-cikgu pun ada bersama saya hari ini untuk membantu kamu untuk menjawab soalan matematik tambahan kertas 1. Hari ini kita akan fokus untuk kertas 1 saja dulu. Esok insya-Allah Cikgu Asman akan bagi tips untuk kertas 2 pula. Okey. So hari ini kita fokus paper 1 ini kamu dengar betul-betul. Yang mana tak faham lagi saya ada sesi soal jawab. Yang mana boleh tanya nanti ya. Saya boleh jawab, cikgu-cikgu yang ada dalam ni pun boleh jawab. Cikgu-cikgu yang ada dalam ni ramai juga ni saya tengok. Okey. Okey. Saya mulakan, nama saya Cikgu Suhana binti Muhammad Ishak. Mengajar matematik tambahan dan juga matematik lah. Okey. Okey. Pengenalan sikit tentang diri saya. Okey. Sebagai penceramah, fasilitator, samalah dengan cikgu-cikgu dalam sini pun semua sama macam saya. Dia juga penceramah, fasilitator, semua program-program. Cuma tahun lepas saja kita tak dapat buat kes masalah COVID ya. Pengalaman mengajar lebih daripada 15 tahun. Ramai juga cikgu-cikgu dalam ni lebih daripada 15 tahun mengajar. Okey.
Kemudian pendidikan macam kamu juga. Sorry ya, batuk ni. Semua cikgu dalam ni nak mesti ambil SPM. Macam kamu tahu ni, mesti ada SPM. Saya dulu pun ambil SPM, kemudian ambil diploma, ambil ijazah. Ada 2 ijazah. Yang ni inspirasi daripada mana? Daripada kawan-kawan saya yang di luar negara. Dia orang bukan 2, dia orang 3, 4 ijazah dia orang ambil untuk seorang-seorang tu. Bukan saja dulu masa di sekolah saya kata, oh lepas ambil diploma, ambil masuk matrik, ambil ijazah, ambil PhD terus. Ijazah boleh ambil sekali, satu benda je tak. Kamu boleh ambil macam-macam bidang untuk ijazah, untuk kita punya pengalaman. Okey. Saya 2 je lah. Tak sempat lagi nak ambil 3. Okey. Ijazah, kemudian saya sambung ke sarjana. Kalau adik-adik ni yang dalam kelas ni mesti yang hebat-hebat sambung sarjana, sambung PhD. Cikgu-cikgu kita pun ramai yang dah sambung PhD. Okey. Yang ni antara jawatan-jawatan saya lah. Bila kita dah ada ilmu, kita bolehlah kembangkan kita punya bakat tu, okey. Cikgu dalam ni pun semua sama macam saya. Dia orang ada ijazah, dia orang ambil SPM, dia orang adalah ketua panitia, menjadi jurulatih. Setiap program yang kita anjurkan, dia oranglah jurulatih. So ini adalah suatu motivasi untuk kamu lah nak mencapai cita-cita kamu, okey? Okey, itu sedikit tentang diri saya. Okey, kita tengok SPM 2020, kamu pun dah bermula dengan 22 hari bulan itu dan insya-Allah akan berakhir pada 25 Mac. Okey? Yang saya bagi tarikh ini adalah tarikh untuk peperiksaan SPM matematik tambahan. Okey, matematik tambahan yang tak lama lagi 10 Mac minggu depan, hari Rabu. Untuk pengetahuan kamu, setiap tahun, saya rasa 5 tahun kebelakangan ini, memang matematik tambahan, dia punya hari dia mesti hari Rabu. Kertas 1 tetap tak berubah pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Dan kertas 2, dia bagi gap sikit, kamu buat petang tu 2 hingga 4.30 petang. Okay? So, positive thinking. Bermaksud ramai yang kata matematik tambahan ni susah. Tak sebenarnya. Kita kena think positif, barulah kita boleh berjaya. Okay? Dan kamu kena ingat, kena sabar, positive thinking. Jangan sedih dulu. Tak pernah lah lulus. Sekarang ni kita target kita boleh lulus. Mesti boleh lulus. Jangan sedih-sedih. Never give up. Jangan menyerah sangat-sangat. Okay? Sebab yang ambil matematik tambahan ni adalah orang yang special. Orang yang hebat, orang yang mampu ambil matematik tambahan ni adalah orang yang special. So, kamu jangan rendahkan diri walaupun dapat fail, walaupun kamu dapat 20 lebih, 30 lebih, markah kamu tetap special. Orang lain tak mampu macam ni. Okay. Okay, so positive thinking the key to success. So you positive. Janganlah positif sampai tak buat apa. Positif ni bermaksud you kena berusaha jugalah. Okay. Ya, ada yang nak cakap ke? Ada yang nak respon? Okay. Okay. Seterusnya, yang ni adalah ada 6 hari lagi lah lebih kurang kita untuk nak buat exam. Okay, format SPM. Saya rasa semua dah faham format untuk menjawab mata kertas matematik tambahan ini. Kita ada 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1, masa yang diberi hanyalah 2 jam dan 25 soalan. Dalam 25 soalan ni, kamu kena jawab semua soalan. Jangan tinggal. Saya tengok kadang-kadang bila jawab soalan tu, cikgu buat dah soalan 25 soalan tapi jawab 10 soalan, 15 soalan. Positive thinkingnya kita kata mungkin pelajar ni dia ingat kena jawab 15 soalan saja. Okay. Selepas ni exam nanti hari Rabu nanti ada 25 soalan, kena jawab semua soalan. Walaupun sikit kamu fikirlah apa yang kamu dah belajar tu, tulis. Tulis semua tu. Okay. Kena jawab semua 25 soalan, jangan hantar kertas kosong. Okey. Okey. Yang baru masuk tu minta off-kan, mute-kan dia punya sound. Okey. Okey. Now, markah untuk setiap soalan kertas 1 ni paling minimum 2.
ada 3 dan paling maksimum 4. Dia tak lebih pada 4 markah. So dia ada 2, 3 dan 4. Dan total untuk 25 soalan ini jumlah dia Hampa adalah tak join yang Google Meet. 80 markah. Okey, Ustaz. 80 markah. Baru masuk. Untuk kertas 2 esok kamu akan dibentangkan dengan kertas 2. Saya maklum jugalah kat sini 2 jam 30 minit. Kalau kamu tengok dia lebih 30 minit sahaja. Okey, dan mempunyai 15 soalan, ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. 15 soalan ni kamu hanya jawab 12 soalan. 12 soalan ke mana? 12 Kalau dia nak soalan macam itu ni, dah kan? adalah di bahagian A 6 soalan, bahagian B 4 soalan dan bahagian C 2 soalan. Yang ni kamu pun dah mahir. Nah, cuma janganlah pergi jawab 1 soalan sahaja. Sepatutnya 12 soalan kena jawab. Dan markah untuk bahagian A 5, 6, 7 ataupun 8 markah untuk bahagian A. Paling maksimum 8. So kamu boleh dapatlah markah kat sini nah. Dan bahagian B dan C 10 markah untuk setiap soalan. Dan kalau kamu tengok cikgu-cikgu pun kat sekolah, kat cikgu-cikgu kamu mesti nak target nak bagi dapat 10 markah supaya kamu dapat total yang 12 markah ini jumlah dia adalah 100 markah kertas 2. Tapi untuk hari ini kita fokus kepada kertas 1, sekurang-kurangnya 80 markah kamu boleh dapatlah 60 markah ke 70 markah ke. Okey? So jangan kata yang ni tak mampu. InsyaAllah mampu. Okey? Semua kita mampu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kertas 1. Okey. Now. Sorry. Okey, macam mana bila dapat kertas tu apa yang kita nak buat? Okey. Ceraikan helaian formula. Okey, sebab formula diberi, kadang-kadang kita nak menjawab ni, nak tengok formula, dah duduk muka surat akhir nak kena buka balik, kamu boleh ceraikan, tak apa. Ceraikan helaian formula saja. Jangan ceraikan soalan. Nanti ceraikan soalan tak hantar pula. Okey, ceraikan helaian formula saja. Kalau ikut selalu format SPM ada 2 helai-helaian formula, 4 muka surat. Ceraikan supaya senang kamu untuk rujuk formula. Saya rasa kebanyakan student dia banyak yang hafal. Okey, tak ada masalah hafal. Tapi bila you hafal itu kadang-kadang bila menjawab peperiksaan kadang kita blank. So blank itulah nak membantu kita rujuk formula. Formula tu diberi semua, tak susah. Cuma tahu untuk menggunakannya sahaja. Okey? Okey, sentiasa rujuk formula yang diberi sekiranya terlupa atau tersilap. Buat jalan kerja dengan lengkap, jangan tinggal soalan yang tidak dijawab. Kalau boleh, buatlah selengkap-lengkapnya. Jangan tulis tempat lain. Semak semula jawapan selepas habis membuat semua soalan. Kalau ada masa, kita semak balik jawapan. Okay? Jangan tinggal kosong. Tinggalkan jawapan akhir dalam 4 angka bererti kecuali dinyatakan dalam arahan soalan. Sebaik-baiknya 4 angka bererti. Jangan tinggalkan kepada 1 titik perpuluhan. Berbeza titik perpuluhan dengan angka bererti. Dalam matematik tambahan ni, disebabkan dia adalah tambahan, maka dia kenalah advance sikit, kita nak 4 angka bererti. Untuk pengetahuan kamu, selagi banyak titik perpuluhan yang kita ambil, selagi tepat jawapan kita. Selagi sikit kita ambil 1 titik perpuluhan saja, lagilah tak tepat kita punya jawapan. Okay? So, kalau tak dinyatakan dalam arahan, kita buat 4 angka bererti. Kecuali dinyatakan. Berikan jawapan anda betul kepada 3 titik perpuluhan. Yang tu baru kamu ikut soalan. Okey? Kalau tak dinyatakan apa-apa, 4 angka bererti. Yang ni paper 1 pun sama, paper 2 pun sama. Okey? Untuk jawapan dalam bentuk pecahan, pastikan jawapan akhir diletakkan dalam bentuk yang paling ringkas. Kalau dalam pecahan, kalau kamu tak buat dalam perpuluhan, katalah kamu dapat 2/4. 2/4 ini belum lagi jawapan yang teringkas. Kamu permudahkan dapat 1/2. 1/2 ini dalam pecahan. Kalau dalam perpuluhan 0.5. Yang ni barulah kita kata permudahkan. Dalam yang konsep yang ni paper 1 pun sama, paper 2 pun sama. Jangan tinggal 2/4. 9/10
9/16. 9/16 boleh lagi. So kita permudahkan. Okey? Okey. Dan ini pengurusan masa juga penting bila kita nak menjawab soalan ni. Kita ada 2 jam, perlu memperuntukkan 3 hingga 7 minit sahaja untuk setiap soalan. Bermaksud kalau lebih tu kira-kira tak dapat. Kira-kira tak dapat. Tengok-tengok, hai lama sangat ni satu soalan ni. Pindah ke soalan lain. Supaya manalah tahu soalan yang seterusnya lebih mudah dan kamu kira pun dapat. Daripada buang masa duduk kira jawapan ni tak dapat kan? So pindah ke jawapan soalan yang seterusnya. So masa untuk paper 1 ini satu soalan ada 25 soalan. So satu soalan lebih kurang 3 hingga 7 minit. Kalau kamu tengok, kalau dari segi logiknya kita tengok, kalaulah 2 markah. Soalan tu nombor 1 markah dia 2. Mungkin dalam 3 minit lah kita. Kalaulah soalan tu 4 markah. So kita kata dipanjang sikit ni 4 markah. Mungkin kita boleh ambil masa 6 hingga 7 minit. Tapi kalau dah lama sangat, tak bergerak lagi, pindah. Lebih pada 7 minit dinasihatkan untuk terus ke soalan yang seterusnya. Okey, bolehkah sampai situ saya nak dengar respons sikit supaya saya tak bercakap seorang? Boleh. Okey, alhamdulillah ada yang respon. Good. Okey. Kita tengok next. Okey teacher. Very good. Okey. Next kita tengok teknik menjawab. Untuk di era baru ini, era COVID ini, macam-macam perubahan yang kita ada. Yang ni adalah perubahan yang drastik. Kalau kamu tengok, balik cari apa itu VUCA. VUCA adalah satu perubahan yang drastik yang tak kira lah cikgu ke, student ke kena terima. Macam dulu kamu belajar. Ya. Okey. Jadi kalau dulu kita belajar, selalunya kita belajar tak ada bawa phone. Sekarang semua student dibenarkan bawa phone. Drastik lah tu. Okey. Sama juga untuk menjawab ni, pemakahan ni. Selalu kamu tengok cikgu duk tanda guna pen merah. Pen merah tanda guna pen. Sekarang tak ada dah. Sekarang kita akan tanda guna scan. Kita online semua. So, saya sarankan bila kamu menjawab nanti jangan lebih sangat ni. Dulu kalau cikgu menanda biasa, manual biasa, kita boleh cari semua jawapan kamu tang mana. Termasuklah di ruangan pemeriksa ni, kita boleh cari. Tapi sekarang scan, kemungkinan dia akan scan dekat kawasan yang dibenarkan saja. Kamu faham tak kan? Scan ni dia bukannya ada yang besar kan? Mungkin, kemungkinan. So, nanti bila menjawab paper 1 ini, dia akan bagi ruangan pemeriksa. So, di ruangan pemeriksa ni jangan jawab. Nak jawab semua kawasan sini ni. Kawasan soalan, kawasan jawapan ni. Dalam kawasan tu. Selalunya kalau dia ada 12, sebelah sini satu, kalau page yang sebelah lagi, dia sebelah sini. Yang ni kabur sikit pula. Okay? So, jangan jawab bahagian ni. Jangan duk tulis, dah dapat soalan 6 ni dapat 2 markah, kamu pergi tulis pula 2 markah. Jangan tulis nah. Kawasan pemeriksa ni jangan langsung tulis. Yang kamu boleh tulis kat sini. Dekat soalan ke, soalan ni nak garis ke, soalan ni nak kaklik. Kat sini pun tak ada masalah. Jangan kaklik bahagian pemeriksa sahaja. Okay? Okay, now. So, ini teknik yang terkini nah, bermaksud berwaspada. Ada yang kata, cikgu, kami biasa guna pensel, tak boleh guna pen ke, tak boleh kena guna pen biru ke, pen hitam ke. Kalau biasa guna pen, guna pen. Guna pen lebih baik. Guna pen biru ke merah, biru ke hitam ke, boleh mana-mana. Cikgu tak biasalah, susahlah nak padam lah. Nak guna pensel, boleh. Tapi pensel ni risiko dia tinggilah sikit. Tapi kalau dah biasa, cikgu kalau saya stres lah kalau guna pen, tak apa guna pensel. Tapi beli pensel yang matanya hitam betul-betul. Macam 2B tu kan. Jangan guna pensel yang tulis pun tak nampak kadang-kadang. Guna pensel yang terang. Mata dia terang. Supaya bila scan tu kita nampak. Okey? Setakat sekarang ni, ada tak nak tanya cara nak menjawab dulu? Kita tak masuk lagi ni. Saya terang cara nak menjawab dulu paper 1. Ada ke nak tanya? Boleh respon sikit?
Boleh respon? Ada yang nak tanya? Saya tengok chat sekejap. Okey, alhamdulillah. Oh, dia suruh mute sahaja. Okey, thank you. Sofirna. Okey. Ya. Boleh ya? Okey, so nanti bila menjawab tu berhati-hati ruang yang mana boleh jawab, ruang mana yang jangan conteng langsung, jangan tulis langsung bermaksud sebab bila kamu tulis sini mengganggu pula, kadang-kadang tak masuk dalam scan. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula tajuk-tajuk. Kertas 1 dan kertas 2. Maaf, batuk. Okey. Untuk kertas 1, kalau kamu tengok, kebanyakan tajuk adalah masuk. Macam biasalah, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 tajuk sahaja yang tak masuk dalam paper 1. Sorry. Okay, sorry ya, tadi tertekan. Okay, sorry, tertekan tadi ya. Okay, now. Dalam kertas 1, kalau kamu tengok, semua tajuk masuk kecuali ada 5 bab yang tak masuk. Paper tu 2 sahaja yang tak masuk. Jadi untuk matematik tambahan ni, kalau boleh kita cover semualah. Kecuali soalan-soalan yang kita kata, contoh, gerakkan pada garis lurus. Yang tu kan. Yang tu selalunya kita tak jawab. Tapi kalau nak jawab, lebih baik. Okay. Soalan yang saya merah ni, selalunya soalan tu kamu kata susah. Tapi bila susah tu lah dia buat bagi senang. Kalau kamu nak cuba menjawab, Ni kan boleh. bukan macam. Okay. Ini antara ya tajuk-tajuk yang kamu kena fokus. Saya rasa fungsi, persamaan kuadratik, persamaan serentak, semua dah mahir ni. Semua dah cekap. Cuma kadang-kadang kita lupa sikit lah. Koordinat geometri. Okey, sebab yang ni adalah benda-benda yang selalu kita guna, tak kira dah dalam matematik ataupun matematik tambahan, yang ambil akaun dalam akaun pun kita guna, yang ambil fizik, kimia, bio pun kadang kita guna, statistik dah kita biasa guna, sukatan membulat dalam matematik pun ada. Pembezaan ini sahaja yang agak susah sikit, tapi kalau kamu belajar betul-betul, kita mampu buat. Penyelesaian segitiga, tak ada masalah. Okey. Nombor indeks yang paling, nombor indeks lah yang paling famous sekali. Nak jawab. Janjang, dah biasa. Kemudian hukum linear pun soalan famous yang selalu student jawab, iaitu melukis graf garis lurus. Pengamiran. Pembezaan dengan pengamiran ni dia adik-beradik. Kalau dua-dua ni kamu mampu, kamu boleh skor, memanglah hebat ni. Okay? Vektor, mudah. Fungsi trigonometri, yang ni pun agak mudah, cuma pembuktian dia saja yang kita kata susah sikit. Tapi yang lain tu boleh. Nak dapat markah banyak tu boleh. Okay? Pilih atur dan gabungan, lagilah senang. Kebarangkalian, sama konsep dengan matematik. Taburan kebarangkalian yang ni, kalau kamu buat soalan-soalan yang spasia je, boleh jawab. Okay? Dan gerakkan pada garis lurus, ni lah kadang-kadang yang kita tinggal sebab dia adalah soalan pilihan. Okay? Dan akhir sekali pengatur caraan linear. Ini antara 21 tajuk yang akan masuk dalam kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1, 5 tajuk ni terkeluar. Yang lain tu ada. Okey, untuk kertas 2 semua. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita nak pergi kepada soalan. Okey. So setakat okey dah. Itu adalah tadi pasal teknik-teknik lah. Ini kita nak tengok soalan. Saya ambil soalan-soalan adalah daripada soalan-soalan pasir lah. Okey. Okey.
sebelum nak menjawab soalan, saya terang sikitlah dah secara ringkas bab fungsi ini. Saya rasa bab fungsi ini semua dah cekap. Dalam bab fungsi ini, kita tengok, kita ulang kaji sikit sahaja. Okey? Okey, dalam bab fungsi ni, apa yang kamu kena tahu? Dia ada 3 bentuk, iaitu satu gambar rajah, anak panah. Yang ni biasalah. Okey, yang selalu kita guna dan yang paling mudah sekali yang ni. Yang ni adalah order pair ataupun pasangan tertib, mesti letak dalam bracket dan kamu tengok dia ada kurungan macam koordinat tu. Yang ni. Okey, dan juga dalam bentuk graf. Graf jangan duk pi sambung pula ni. Ni jangan sambung. Graf dia hanya dotted line sahaja. Jangan sambung. Okey? Okey, itu adalah bentuk graf dan bentuk graf ni kamu kena tahu dalam fungsi ini yang kamu kena tahu mula-mula dia adalah objek. Apa-apa pun macam kita belajar translasi first kali mesti objek. Lepas kita melalui suatu fungsi maka ini adalah image. Okey, sebelah sini objek, sebelah ni image. Untuk pasangan tertib pun sama. Yang first ini, Pak X ini yang first ini adalah objek dan yang kedua ini adalah untuk image. Untuk graf, yang mana objek, yang mana image? Okey, di sini adalah Pak Y kita adalah image dan Pak X kita adalah objek. Yang tu je, kalau kamu boleh baca yang kenal yang mana objek, yang mana image, alhamdulillah tak ada masalah. Okey? Dalam bab fungsi juga yang kamu kena tahu hubungan, jenis hubungan. Adakah dia 1:1? Senang je tengok. Kalau 1:1 semua A kepada 1, B kepada 2. Bermaksud dia punya hero tu 1:1. So maka dia adalah 1:1. Kalau nak kena pasti banyak kepada 1. Kita mesti baca dia punya objek dulu. Kalau objek dia 2, sini 1, maka dia adalah banyak kepada 1. Ketiga, tadi banyak kepada 1. Yang ini kita baca 1 kepada banyak. Sebab apa? Sini 1, belah sini ada 2. Maka sini 1 kepada banyak. Dan akhir sekali, 2 ada. Belah sini pun banyak ada, belah sini pun banyak ada, belah sini 1 ada, belah sini pun 1 ada. So kita panggil dia banyak kepada banyak. Ada 4 jenis fungsi yang kamu kena tahu. Dalam soalan kadang soalan ditanya macam tu je. Oh, apakah jenis fungsi? So you tengoklah bentuk dia. Selalunya jenis fungsi ni selalu kita akan transfer ke arrow diagram lah, lebih mudah untuk tanda. Okey? Okey, untuk fungsi lagi. Okey, apa yang kita perlu faham? Tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi selalu kita akan labelkan dengan fx, gx. Itu adalah tata tanda fungsi. Okey? Dan kadang-kadang yang kita kata ada colon. Colonnya masuk mana? Macam mana? Masuk mana ada colon? Okey, kita tengok. Ada juga yang kita buat tata tanda F, colon, X, arrow, X, kuasa 2. Ini juga adalah tata tanda fungsi. Okey, selalu kita nak... Putihan dia bawah. Yang belum amut tu, yang belum mut tu, mut kan Saya duk dengar lagi suara ni. Okey? Okey, now... Selalunya dia akan bagi macam ni bila kita nak buat pengiraan. Pengiraan mesti ada sama dengan kita tukarkan bentuk tata tanda fungsi ini dalam bentuk persamaan. Nak tukar tak susah. Gantikan arrow ni dengan sama dengan dan X ni kita masukkan dalam bracket sahaja. Okey? Itu yang tata tanda fungsi. Kadang-kadang cikgu kami duk buat selalu dapat GX sahaja, FX sahaja, HX sahaja. Main soalan dia bagi dalam bentuk ni. Macam mana nak buat? Kalau dia dalam soalan bagi bentuk ni, kita tukarlah. Tukar dalam bentuk persamaan. Okay? So contoh saya bagi. Kalaulah saya bagi G colon X arrow X kuasa 2 tambah 5. Macam mana nak kira ni cikgu? Tak ada sama dengan. Tukar dulu. Tukar jadi G kurungan sama dengan X kuasa 2 tambah 5. Sama je konsep dia. Cuma saya kena perkenalkan supaya kadang kamu tak kenal, kamu tak tahu. Padahal boleh buat. Okay? Okay. Seterusnya yang kamu kena tahu adalah graf fungsi nilai mutlak.
Apa maksud nilai mutlak? Mutlak ni adalah modulus, iaitu sentiasa positif. Mutlak ini adalah nilai yang sentiasa positif. Kalau tahu kamu tengok graf dia pun semua duduk di atas. Tak boleh duduk di kawasan negatif. Bawah ni kawasan negatif, tak boleh. Dia mesti duduk di kawasan atas. Itu maksudnya mutlak. Okay? Okay. Just laka. Laka beza dengan lukis. Laka saya boleh laka je ni. Macam ni je laka. Kita bolehlah laka. Pergi ke laka macam tu. Kalaulah saya nak melukis mesti menggunakan kertas grip. Okay? Melukis mesti menggunakan kertas grip. Tapi lakar kita just boleh lakar saja. Okay? Okay. Now. Dan sekarang kita tengok julat. Satu lagi, cikgu, apa beza julat dengan nilai? Yang tu pun satu. Ada soalan dia tanya julat, ada soalan dia tanya nilai. Okey. Julat ni, julat range. Range, dia mesti ada inequality. Mesti ada lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, lebih kecil dan, ni lebih kecil dan sama dengan, lebih besar dan sama dengan, lebih besar. Itu adalah range. Itu adalah julat. Julat mesti ada simbol inequality ini, simbol ketaksamaan ini. Tapi kalau soalan nak nilai, automatically kalau nilai mesti ada sama dengan. Kita tahu dah nilai dia berapa. Itu yang membezakan julat dengan nilai. Okey, itu sikit tentang fungsi. Dan fungsi ini, dalam bab fungsi, kamu hanya belajar tadi cara nak menulis fungsi, kaedah menulis fungsi, jenis-jenis fungsi. Macam mana nak kira? Nak kiranya adalah, okey, kita tengok fungsi ni ada dua benda je. Satu adalah composite function, iaitu fungsi gubahan. Satu lagi kamu belajar fungsi songsang. Fungsi gubahan ini yang GF ke, FG ke, itu dia ada dua. Tak kiralah F kuasa 2 ke, ini adalah gubahan. Dia gubah daripada dua fungsi. Kalau songsang tu macam biasalah, kalau duk belajar selalu, songsang mesti let Y. Betul tak? Mesti let Y songsang. Simbol dia macam mana? Simbol dia mesti F ada negatif 1. Kadang-kadang dia sebut songsang, kadang-kadang dia bagi simbol dia ada F negatif 1. Be careful, jangan tertukar dengan F prime. F prime ni adalah pembezaan. Kadang-kadang student confused. F prime ni bukan fungsi bukan songsang, bukan fungsi songsang. Yang fungsi songsang dia ada negatif 1. Okey? Okey. Dan cara baca fungsi songsang. Saya pergi kepada fungsi songsang dulu ni. Cara baca dia, kalau fx fungsi kita ke sini, songsang. Songsang bermaksud terbalik dia, bermaksud arrow dia akan jadi terbalik ke sini. Kalau ini fungsi fx biasa, songsang arrow dia macam ni. Kebatnya kadang-kadang soalan sekarang tak susah. Dia tak tanyalah ayat panjang-panjang. Dia hanya tentang ni pun kadang dia boleh tanya. Mungkin nanti tahun ni kita tengok tuliskan satu, dia suruh buat arrow je. Atas fx, bawah f songsang. Nak buat arrow, kalau fx, arrow dia ke sini lah. Objek jadi image. Kalau yang ni arrow songsang daripada image jadi objek. Inilah. Okay? Okay. Now, dan satu lagi fungsi gubahan. Fungsi gubahan ini juga penting. Untuk baca dia punya gambar rajah. Kenapa? Selalunya kita nak memudahkan, tak mau kamu baca ayat panjang-panjang, kita lukis. Bila lukis ni cara nak baca, kalau kamu tengok, sekali lalu, kamu akan kata ini adalah fungsi gubahan GF. Salah. Kalau G sini, F sini, maka Kau cikgu ni ke yang pendek John ni? Fungsi dia adalah FG. Okay? Be careful. Kalau sini F dulu baru G, maka fungsi dia adalah GF. Fungsi gubahan ni dia ada ni sikit ya. So you kena be careful selalu kalau ada soalan gambar rajah. Anik Nazib. Okey, saya mohon yang kita tengok orang yang masuk. Yang buka sound tu unmute, saya dengar kamu sembang ni. Boleh unmute tak?
Alhamdulillah. Okey. Setakatlah bab fungsi. Belum bagi masuk soalan, saya terang secara ringkas supaya bila jawab soalan saja, oh yang ni yang tadi cikgu terang. Tahu dah. Okey. Ada nak tanya tak bab ni? Ada tak setakat yang saya terang tu tak faham lah cikgu yang mana? Ada ke? Nak respon sikit supaya saya tak sorang-sorang? Cikgu. Okey ya? Cikgu. Okey, good. Okey. Now, saya nak pergi ke seterusnya. Kita tengok. Cikgu. Ya. Saya nak tanya macam mana nak baca jadual fungsi gubahan tu Fungsi gubahan ni. Macam mana ya. nak baca fungsi gubahan ni? Okey, contoh. Yang ni ya, fungsi gubahan ni. Contoh saya bagi ya. Saya bagi yang biasa. Okey, katalah. Sorry. Saya bagi contoh. Okey. Now, asasnya lah saya bagi tahu konsep ni. Bila you faham konsep, soalan dia bagi senang. Saya bagi sini. Fungsi gubahan dia mesti ada dua fungsi. Satu fungsi pun okey. Tengok kalau lah saya bagi sini 1, 2. Dia punya objek ke image ni? Siapa boleh jawab 1, 2 ni objek ke image? Kalau saya buat fungsi ke sini. Objek. 1, 2 ni objek ke image? Objek. Objek. Barulah kita dapat image. Contoh saya kata image dia AB. Saya ada satu lagi fungsi gubahan. Fungsi ni saya labelkan dengan G. Ada satu lagi. Fungsi gubahan saya labelkan dengan H. Okey. Yang ini saya bubuh PQ pula. Okey. Saya nak tanya. Kalau sini ke sini, dia jadi gubahan DH ataupun HG? HG. Very good. HG. Dia bukan jadi gubahan G, H. Dia akan jadi gubahan HG. Yang tu konsep yang kamu kena faham. Okey? Boleh? Okey, kita tengok soalan. Kita tak tahu jawab soalan kan? Kita tengok soalan. Sekejap ni. Waduh. Okey. Ni contoh soalan kertas 1 lah. Saya hari ni ingat fokus kertas 1, so saya akan buat soalan kertas 1. Ini graf apa ni? Mutlak kan? Ya, fungsi mutlak. Mutlak kan? Okey, Raja menunjukkan graf bagi fungsi. Clear ke? Jumpa ke? Fx sama dengan modulus 2x. Ini tanda mutlak lah. Ada modulus ini adalah tanda mutlak. 2x tolak 1. Okey. Untuk x antara, yang ni range, yang ni dipanggil julat. Julat dia antara 0 hingga 5, julat x. Cara nak baca. Okey. Sini x, ni x. Cara baca julat dia 0 hingga 5 di sini. Okey. Okey. Function ni kamu kena faham, kalau dalam bentuk graf selalu kamu lukis, ini mesti paksi Y, ini mesti paksi X, betul? Okey, untuk fungsi, kadang-kadang kita pun tertinggal. Untuk fungsi X tetap X di sini, kat sini paksi Y ini adalah kita gantikan dengan function iaitu Fx, kadang-kadang kita gantikan dengan Gx. Sini paksi Y itu adalah fungsi kita. Okey? Okey. Now, di sini dia bagi Y lah. Okey, dia bagi Y. Y ini juga kita kena... Saya single. Y ini juga kita panggil dia sebagai Fx lah sebab fungsi kita kat sini adalah Fx. Okey? Fungsi kita Fx. Ini adalah nilai X kita. Okey, soalan. Nyatakan nilai T. Apa yang kamu boleh nyatakan nilai T ini? Apa boleh tahu? Nilai T ni kalau saya nak tahu koordinat dia, koordinat X dia apa? Saya nak koordinat. Ada boleh respon tak? Kosong. Adakah Kosong. X dia kosong? X yang kosong ke Y yang kosong bila di T? Y kosong. Y kosong. Y kosong. Okey. X dia? Di T ni X dia? X dia T. T lah kan? Y dia adalah kosong. Soalan nak Kosong. nilai T.
So macam mana agak-agak kamu boleh buat? Kita ada persamaan. Persamaan kita apa tadi? Kita ada persamaan kan? sama dengan Persamaan kita adalah, okey untuk soalan A ya. Persamaan kita adalah fx sama dengan modulus 2x. Sorry bukan 2x ah. Sorry bukan fx ni. Betul lah 2x tolak 1. Okey. Modulus. Okey. Apa yang kosong? fx ni kosong ke? fx ni nilai dia t. Aku tak faham ni, tak faham. fx tak kosong. fx kosong kan? fx kosong bermaksud saya boleh tulis modulus 2x tolak 1 sama dengan kosong. Tahu ke kenapa kosong ni? Kenapa kosong? Sebab kita tahu kita nak cari nilai t kan? Tadi nilai t adalah nilai x dan nilai y adalah kosong. Saya dah terang tadi y itu juga adalah fx, betul? Maka fx kita adalah kosong. Dan x ini automatically saya boleh gantikan dengan t. Sebab apa? Tadi kamu dah kata titik ini t kosong. X dia t, okey, dan fx dia adalah kosong. Okay, now macam mana you nak hapuskan modulus? Modulus ni, modulus ni kalau dengan zero dia adalah actually plus minus Plus minus bermaksud 2t minus 1 sama dengan plus minus 0. Apa maksud plus minus? Zero ni dia ada plus minus tak? Saya nak tanya, boleh respon tak? Siapa tahu? Zero dia ada plus minus tak? Tak ada. Zero adalah neutral kan? Jadi kita tak perlu letak plus minus. Aku tak faham ni kau. So saya nak tanya. Tak faham. Yang mana Tak kat faham, mana yang tak sekali faham? lagi Siapa yang tak faham tu kat mana? Boleh tanya sekarang yang tak faham tu kat mana? Tak ada mula lagi kau. Start dari mula? Biasalah. Memanglah. Okey. Okey, kita tengok saya. Nampak tak soalan? Okey, now. Fungsi kita, saya start mula dengan betul-betul. Fungsi kita adalah fx sama dengan modulus 2x tolak 1. Okey, ini fungsi kita. Tadi saya kata kalau soalan nak titik t, nilai t bermaksud kita kena cari titik t ni berapa. Titik t ni kalau segi logiknya kita baca, nilai x dia adalah t dan nilai y dia adalah kosong. Dalam yang ni juga saya cakap tadi, saya dah maklum tadi, y ini juga kita boleh gantikan sebagai fx ke gx ke. X tetap x. Okey? Bermaksud kat sini t tetap t dan fx kita iaitu nilai y kita adalah kosong. Itu sebablah fx ini saya gantikan dia dengan kosong. Dan x ini saya gantikan dia dengan t. Okey? Tolak 1. Okey. Tadi saya kata nak hapuskan modulus itu adalah plus minus. Tapi kalau plus minus 0, 0 adalah suatu nombor yang neutral, maka dia tak ada positif, dia juga bukan negatif. Maka kita boleh buat kosong adalah sama dengan 2t tolak 1. So, dari dapat persamaan yang ini, macam biasa balik, buatlah macam mana nak dapat nilai t. Macam biasalah, first hapuskan negatif 1, kamu akan dapat 1 sama dengan 2t. Dan nilai t kita adalah 1/2. Okey? Ini nilai t yang dia nak. Cikgu tak apa ke tulis t belah sini? Tak ada masalah. Nak tulis t belah sini ataupun selalunya kita tukar jadi t sama dengan 1/2. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey? Itu untuk soalan B. Soalan A. Kita tengok soalan B. Okey. Untuk soalan Cikgu B. nak tanya. Ya, ada nak tanya?
Kalau dia bukan kosong, kalau contoh dia ambil 1, makna kata dia ada 2 nilai lah. Apa yang 2 nilai? Apa yang Kalau 1? contoh soalan tu dia tanya fx tu sama dengan 1. Ya, Mana kalau kata dia- fx ni sama dengan 1, fx sama dengan 1 kita tahu titik kat sini kan? Fx sama Ya. dengan 1 bermaksud kita tahu dah nilai x dia akan jadi kosong. Kalau kita ganti pun dia akan dapat kosong. Contoh lagi kalau saya kata nilai, jangan conteng ada nilai fx lagi kat sini dia bagi. Contoh sekejap lagi saya tunjuk ni nilai fx dia berapa kita nak cari ni. Kita gantikan dengan fx ni berapa. Maka kita akan dapatlah nilai dia. Kenapa yang ni saya gantikan kosong? Sebab t ini bila x equal to t, dia duduk di y kosong. Itu sebab saya gantikan y tu adalah kosong. Fx dia adalah kosong. Kita tengok soalan B. Soalan nak julat. Julat fx berdasarkan domain yang diberi. Julat ni adalah fx di sini. Dia nak julat ni. Okey? Kita tahu julat fx itu mestilah berada antara kosong. Dia punya participant. Antara kosong sebab fx ini kosong hingga berapa? Tengok graf kita sampai sini. Kita nak cari nilai kat sini lah ni. Apa nilai kat sini? Kita ganti. 5 ni adalah x. Kita gantikan 5 ni dalam persamaan. Okey? Kenapa buat PSC? Bermaksud F5 sama dengan modulus 2 x tu kita gantikan dengan 5 tolak 1. Yang ni mana ni? Ni daripada persamaan yang diberi. 2x tolak 1 tu. Function yang diberi. Okay. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah berapa? 2 kali 5 tolak 1? 9. 9. Okey, 9. Bermaksud, apa yang 9 ni? Nilai y ke nilai x? Nilai y. Nilai y, very good. Y yang 9 bila x 5, y dia akan dapat 9. Soalan bukan nak nilai y ni, dia nak range. Dia nak soalan nak julat. Julat nilai y ni. Ni julat. Julat bermaksud daripada sini sampailah sini. Kenapa sampai sini? Sebab graf kita sini sampai sini. Bermaksud kita tahu sini adalah 9. Maka julat kita antara 0 hingga 9. Inilah jawapan kita. Tak susah pun. Pengiraan pun tengok nombor dia mudah-mudah sahaja. Okey? Okey, ini untuk soalan fungsi. Okay. Ini jawapan yang diberilah. Tadi saya conteng kan? Okey, sama aja. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Apa maksud ni? Diberi, dia bagi 2. Ni dia bagi dalam bentuk arrow ni saya kata tadi. Kadang-kadang kita tak tahu bentuk arrow tu kan. Ni bentuk arrow ni dia bagi. Okey. Ada 2 persamaan, 2 function yang dia bagi. Okey. Diberi fungsi, bila dapat soalan fungsi tu kamu garis. Diberi fungsi yang ni satu, gx equal to 5x tambah 2 dan hx equal to x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Cari apa maksud negatif 1 ni tadi saya terang. Boleh respon tak seorang? Apa maksud? Songsang. Very good, songsang. Ini maksud dia songsang. Kita tahu dah kalau songsang bermaksud kita let y. Majoriti semua tahu. Yang mana nak songsang G, maka kita tengok G. Okey. Tengok apa yang nak songsang tu, kita tengok 5x tambah 2 equal to y. Nilai y tu ada, sepatutnya dia adalah y equal to 5x tambah 2. Saya pemudahkan, bermaksud kalau sebab kita nak bagi x ini sebagai subjek, maka better dia duduk di sebelah kan kiri siap-siap. Jadi selalu kamu akan buat, okey, kalau let y, cikgu let y selalu y equal to 5x tambah 2.
Kenapa cikgu buat yang ni sama dengan Y? Boleh yang ni tak ada masalah. Lepas tu nanti kamu hapuskan 2, hapuskan 5 dapat juga nilai X. Yang ni saya buat terus buat equal to Y. Sama je equation ni dengan equation ni sama sahaja. Okay, sama saja. Tapi bila saya buat macam ni lebih mudah lah. Kita terus dapat. Fungsi songsang ni, konsep dia kamu kena ingat, bermaksud let Y lepas tu bagi nilai X tu sebagai subjek sahaja. Apa maksud X sebagai subjek? X itu kita tinggal dia seorang-seorang sebagai subjek. Contoh yang ni, saya nak bagi tinggal X saja, berapakah nilai X. Okay, so kita akan dapat 5, saya buat step by step. Y equal to minus 2, maka X equal to Y tolak 2 per dengan 5. Bila X ini sebagai subjek, maka kita boleh tulis G songsang kita, yang ni GX kalau you nak gantikan dengan 6 nanti pun boleh, tak ada masalah. Adalah yang ni kita gantikan dengan X balik, iaitu tolak 2 per dengan 5. Ini konsep asas songsangan. Okay? Soalan tak mau GX, soalan nak G6, G songsang 6. Maka X itu 6, kita ganti sajalah 6 tu dekat X ni. 6 tolak 2 per dengan 5. Sama dengan 6 tolak 2 berapa? 4 per 5. Ini jawapan kita. 4 per 5. Okay. Ada student dia nak terus masuk. Bermaksud dia terus masuk. Okay, let Y 5X tambah 2 sama dengan Y sampai sini. Dia nak terus masuk. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. G songsang ataupun songsangan ini, inverse ini kaedah dia first, jadikan dia equal to Y, kemudian X itu sebagai subjek. Cara nak hapuskan yang lain-lain tu macam biasa kamu dah belajar. Okay, kemudian tukar nilai Y ni jadi X, ganti sahaja. Okay, itu untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Soalan B ini adalah composite. Okay, soalan B ini adalah composite function, iaitu fungsi gubahan. Okey, HG yang ada 2 tadi yang kamu tanya tadi tu. Okey. Ada 2 HG. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey, kita tengok. Kalau saya buat step by step supaya kamu nampak. HG, apa yang kamu faham dengan HG ni? HG adalah H in bracket GX. Yang tu yang faham. Apa dia? Fungsi H in bracket GX. Apa GX yang kita ada? 5X tambah 2. So, kita tulis 5X tambah 2. Nak hapuskan H, tengok H. Dan kamu faham konsep yang dalam semua ini, yang dalam bracket ini dah jadi nilai X baru kita. Tengok H. H kita, HX kita adalah X kuasa 2. Yang mana ada nilai X, semua ganti yang dalam ni. So, kita akan ada 5X tambah 2 kuasa 2 tolak 4. Ini pun X. Maka gantikan dengan 5X tambah 2. Bracket 5X tambah 2 tambah 3. Kalau kamu sampai step sini saya rasa tak ada masalah. Sampai step sini pun saya rasa semua dah faham. Iaitu you gantikan semua yang ada X dengan nilai X baru kita. Masalahnya bukan masalah matematik tambahan ni, saya sebut selalu. Masalah nak expand, nak calculate bagi dapat jawapan yang betul. Kat sini dah faham dah konsep nak masuk. Cuma nak calculate. Apa? Selalu student akan confuse yang ni. Tak kira lah kelas mana pun saya tengok. 5X tambah 2 kuasa 2. Yang ni be careful, saya tunjuk lah. Student selalu careless, tahu dia buat macam mana. Dia nak cepat, dia terus 25X kuasa 2 tambah 4. Betul ke yang ni? Betul ke? Salah. Salah. Be careful, majority. Bila periksa kita tengok, selalu dia careless macam ni. Salah nah. Yang saya buat tulis tu adalah salah. Bukan macam tu. Kena expand satu-satu. Kita tak mau macam tu. Itu adalah satu kesilapan yang kita selalu buat supaya kita beringat, saya tunjuk. Okay. Yang ini you kena expand. Dia jadi 5X tambah 2. Bila ada 2 kali pun 5X tambah 2. Tolak. Yang ni you nak expand siap-siap pun boleh. Tak ada masalah. 20X minus 8 tambah
3. Yang ni cekak lah ni, tak ada masalah. So you akan dapat 25x squared. 10 akan dapat 28. Betul? Plus dengan 4. Yang ni saya tulis balik. Tolak 20x. Tolak 8, tambah 5 akan dapat tolak 5. So, yang ini boleh pemudahkan lagi. Kita pemudahkan. Saya kata tadi dalam teknik, saya kata mesti jawapan yang termudah. Cikgu nak berhenti sampai mana? Kat sini boleh berhenti tak? Boleh berhenti, tapi bukan jawapan termudah lagi. Yang ni pun kita boleh kalkulate lagi. Kena kalkulate lagi. Belum lagi jawapan termudah. Jawapan termudah sampai kita tak boleh nak kalkulate. Contoh kita tengok ni. 25x kuasa 2. Tak ada lagi dah nak calculate. So kita pilih 25x kuasa 2. 20x kita boleh lagi tolak dengan 20x. Tak perlu. Positif 20x dengan 20x dah habis. Okey. 4 tolak 5 akan dapat negatif 1. Maka jawab. Boleh lagi tak selesai 25x kuasa 2 tolak 1 ni? Dah tak boleh. Tak Maka boleh. inilah jawapan kita. Okey, itulah maksud jawapan yang termudah tadi tu. Okey, untuk bab fungsi ni tadi kamu dah tahu gambar rajah, kamu dah tahu fungsi songsang, yang ni fungsi gubahan. Kita tengok soalan yang seterusnya. Dia nak tanya apa pula? Okey. Yang ni dia punya jawapan lah tadi 45 dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Okey. Okey, soalan seterusnya. Diberi fungsi fx adalah 3x dan gx adalah h tolak kx. Dengan keadaan h dan k ialah pemala. Ungkapkan h dalam sebutan k dengan keadaan gf1 sama dengan 4. Okey, apa maksud h dalam sebutan k? Saya nak sebut kat Sama sini. dengan H sama dengan, very good. Saya dengar ada student tanya. Okey. Yang dimaksudkan dengan tanya. H dalam sebutan K ini bermaksud H sebagai subjek, K tu semua ada kat sini ya. K tu semua di sini. Bermaksud H tu sebagai subjek. Okey. Very good. Siapa yang jawab tadi? Dia tahu dah. Okey. Okay, now. Macam mana nak buat ni? Dia bagi F1 sama dengan 4. Ini adalah fungsi gubahan, composite function. Macam mana nak dapat dia ni? Tadi dah belajar kan macam mana nak dapat dia? Okay, G in bracket. Saya buat step by step supaya kamu nampak. Siapa yang dah cakap boleh, tak ada masalah. So, maksud sama dengan 4 kan? Ni saya asingkan dulu fungsi G, fungsi F macam ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fungsi F ni? F ni kita ambil lah F, iaitu 3x. Dan X tu berapa ni? X tu 1. Nak ganti nilai terus lagi mudah. Iaitu 3x. X itu adalah 1. Dari mana saya dapat 1? Diberi ni. G in bracket Fx. F1. So, G in bracket Fx kita adalah 3x. X tu 1 saya ganti. Yang ni jangan tinggal. Selalu student tinggal yang ni. Jadi dia tak boleh jawab lah. Apa yang kita tulis ni semua kena teruskan. Sama dengan 4. Sekarang saya dah dapat G in bracket 4. Sorry. Bukan 4, 3. Okay, sorry. Okay. G, 3 kali 1 adalah 3 kan? Okay. G in bracket 3 sama dengan 4. Okay, sampai step tu. Lepas tu nak hapuskan G. G apa dia? G adalah H tolak KX. Bermaksud H tolak K. X kita berapa ni? 3. Siap-siap pun boleh. Sama dengan 4. Okey. Cikgu ada 2 unknowns. Dia nak apa? Soalan nak H dalam sebutan K. Kita mesti tinggal H sebagai subjek. H tolak 3K sama dengan 4. Maka H sama dengan 4 tambah 3K. Inilah dinamakan H dalam sebutan K. Okey, untuk soalan ni, ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya?
Good. Tak ada, Alhamdulillah. clear. Semua faham. Kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu-cikgu ada nak tambah ke? Boleh tolong? Ada tips-tips lagi yang penting lagi ke? Boleh maklum kat sini ya. Kok ada cikgu kalau buat macam ni lebih baik boleh kongsi ya. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ni jawapan dia tadi. Soalan seterusnya. Yang ni lagi senang. Okey, kita tengok soalan dia. Okay, so lepas ni soalan function kata susah sekarang dah boleh. Kamu tengok yang saya ambil ni semua soalan SPM. So soalan SPM tak susah. Dia senang je. Okey, kita ada fx diberi fungsi fx yang ini x tolak 1 gx equal to kx tambah 2. Soalan nak F5. Bermaksud x tu nilai dia 5. So ganti sajalah. Bermaksud f in bracket 5 adalah sama dengan gantikan x tu dengan 5 lah. 5 tolak 1. Kenapa ni? Fx adalah x tolak 1. X tu 5 tolak 1. So dapat 4. Terus dapat jawapan 1. Okey, mudah je soalan SPM. Soalan B. Nilai K dengan keadaan GF5 ialah 14. Ni sama macam tadi, lebih kurang. Okey, kita tengok. GF5 equal to 14. Okey. Saya buat step by step. GF5 bermaksud G composite iaitu gubahan. G in bracket F5 equal to 14. Okey. Apa dia F5 ni? G in bracket F kita apa tadi? X tolak 1. Bermaksud X tu 5. 5 tolak 1. Okey, sama dengan 14. Nak hapuskan G, tengok G. Nak hapuskan G, dapat apa? G kita adalah KX tambah 2. Bermaksud K, yang ni saya pemudahkan lagi ya. G4 sama dengan 14. Mana 4 ni? 5 tolak 1 Okey, saya nak hapuskan G. Saya buat sebelah sini, saya sambung sini. Nak hapuskan G. Tengok G KX tambah 2 bermaksud iaitu K X kita adalah 4, ganti masuk 4 tambah 2 sama dengan 14. So kita akan dapat 4K tambah 2 sama dengan 14. Soalan nak nilai K. Bila nak nilai K macam biasa, tak ada kuasa 2, linear biasa, maka 4K sama dengan 14 tolak 2. K sama dengan 12 bahagi 4. Maka adakah ni jawapan dia? Saya kata jawapan mesti termudah. 12 bahagi 4 akan dapat 3. Ini baru jawapan asal kita. Jawapan yang paling termudah. Okey, untuk soalan ni, adakah yang nak tanya? Adakah nak tanya? Faham? Okey, good. Very good. So, function ni, soalan function ni selalu ada 2 atau 3. So, kamu dah boleh dapat lebih kurang 7 markah ataupun 8 markah. Sekejap je dah boleh dapat markah. Okey? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Jawapannya. Okey. Okey. Saya nak pergi kepada bab function dah habis soalan. Nak pergi kepada bab yang seterusnya. Persamaan kuadratik. Quadratic equation. Yang ini adalah favorite ni kamu ni. Mesti kena tahu dah. Bentuk am adalah ax squared tambah bx tambah c equal to 0. Yang itu adalah general form kita. Bentuk am kita. Okey. So, bentuk am ni daripada bentuk am ni saya terang bab yang kedua sebelum kita nak masuk soalan. Okey. Persamaan kuadratik. Bentuk am untuk persamaan kuadratik, kuasa tertinggi dia mesti kuasa 2. Susunan dia mesti ax squared tambah bx tambah c equal to 0, equal to 0.
Okey. Okey, untuk nak mendapatkan punca-punca persamaan ataupun nilai X, selalu kamu akan kata nilai X. Okey. Kadang-kadang soalan dia kata cari punca-punca persamaan. Apa tu punca-punca tu? Punca-punca itulah nilai X yang kamu dapat. Okey. Nilai X yang kamu dapat tu adalah punca dia. Okey. Okey. Now, cara cari ada tiga kaedah pemfaktoran. Pemfaktoran ni biasanya kita gunakan bila kamu mendapat jawapan dalam bentuk pecahan, pecahan ataupun dalam jawapan yang kita kata nombor, whole number, nombor bulat ya, nombor bulat. So kita gunakan pemfaktoran. Rumus ni tak perlu hafal, dia akan bagi X equal to negatif B yang kan macam ni. B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Pernah tengok kan rumus ni kan? Bila masa? Bila kita dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kita akan gunakan rumus. Selalu yang ni dalam persamaan serentak pun kita akan guna. Dan satu lagi, completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Yang ni dah kadang-kadang kita terlupa cara dia. Tapi bila kamu dah buat, pernah buat, tak ada masalah. Okey? Dia boleh buat. Okey? Apa benda ni? Tiga kaedah. Ini adalah kaedah. Ketiga-tiga kaedah ni kita gunakan untuk mendapatkan nilai X. Untuk mendapatkan nilai X ataupun dikenali juga sebagai punca-punca bagi persamaan itu. Okey? So, dalam bab ni juga apa lagi yang kamu dapat? Selalu dia bagi bentuk nak cari punca guna tiga kaedah ni. Jangan conteng Elisha. Padam balik Elisha. Okey, siapa yang conteng saya nampak Okey, good. Terima kasih Elisha. Okey, now dari bentuk untuk mendapat punca kita menggunakan tiga kaedah. Dan dari jika dia bagi punca, untuk nak dapat balik bentuk ni, kita ada dua kaedah iaitu guna formula AX squared, kalau kamu biasa ni, minus HTPX tambah HTP equal to 0. Okay. So, yang ini penting. Dalam MX selalu kita akan gunakan yang ni. Dan satu lagi guna kaedah pemfaktoran pun boleh. Tak ada masalah. Tapi biasakan kita akan guna ini. Kamu ni advance guna matematik tambahan, maka kita akan gunakan AX squared minus HTPX tambah HTP equal to 0. HTP ni adalah sum of root dan yang ni adalah product of root. Hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Saya rasa dah biasa ni. Dah biasa dengar Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ada yang nak tanya ke? Saya tengok chat sekejap. Teacher, kalau tak salah admin boleh kontrol prinsipal lepas tu. Okey, tak apa, terima kasih. Bina, okey, Aiman. Okey, saya baca chat Okey, ada soalan. Okey, thank you yang bagi respon. Okey, ini yang dalam bab persamaan kuadratik ini je yang kamu kena tahu. Tak banyak pun. Kadang kata cikgu banyaklah bab ni, taklah. Sikit je. Okey. Kita tengok soalan. Ini pemfaktoran tadi Okey. Sorry, saya clearkan drawing. Okey. Now, ni bentuk Oh, sorry. Untuk yang ni, saya gabungkan tadi adalah fungsi persamaan kuadratik. Dia ada hubungan juga dengan fungsi kuadratik. Kalau kamu tengok bentuk dia sama. Saya gabungkan dua bab, fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik. Beza dia kuadratik tetap kuasa tertinggi dia 2. Yang membezakan satu dia sebut persamaan. Bila melibatkan persamaan, kita kata ada sama dengan kosong tu lah. Bila melibatkan function, fungsi dia melibatkan fx, gx. Itu je. Yang lain konsep sama. Okey, bentuk Okey, dalam yang ini kita hanya dalam bab bentuk fungsi kuadratik, biasalah bila fungsi ini melibatkan graf. Graf kita nak melakar graf fungsi, kita nak mencari nilai maksimum minimum, paksi simetri. Yang ni siapa yang ingat ni? Senang saja. Dan ketaksamaan fungsi kuadratik iaitu inequality. Yang ada lebih besar, lebih kecil. Okey. Melakar graf fungsi senang je. 3 step saja you boleh lakar dah. Step dia apa? Memula jadikan f(x0), x0
Kemudian kita kena cari juga titik maksimum dan minimum. Siapa yang ingat titik maksimum minimum ni nak cari guna apa? Kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 yang dalam persamaan kuadratik tadi. Okey. Okey. Titik maksimum minimum. Ini adalah bentuk bila kita nak tahu nilai maksimum minimum. Inilah bentuk dia. Daripada bentuk arm ni kita menggunakan kalau kamu nak tahu, daripada bentuk arm ni, ini bentuk arm kita. Bentuk arm kita, bila kita menggunakan penyempurnaan kuasa 2 yang saya labelkan sebagai tambah dengan B per 2 kuasa 2 tu, siapa ingat kaedah dia tu? Penyempurnaan kuasa 2 ini, kita akan dapat bentuk ni. Bentuk arm A, X tambah B kuasa 2 tambah C. Saya tanya, siapa ingat nilai C ni adalah apa? Nilai B ni adalah apa? dy. Very good. Saya dengar ada yang respon. Okey. C ni adalah siapa respon tadi? C adalah titik Y. Good. Dia adalah titik Y. Dan C ini juga adalah nilai maksimum atau minimum. Okay, good. Dan ni B ini, okay, untuk B ini, Bersama paksi simetri. very good. Saya dengar ada paksi simetri dan dia juga adalah Nilai titik X. Kalau ada titik Y, titik X adalah. Okay. So yang ni kalau you faham konsep ni, bermaksud C tu dia adalah titik Y dan dia juga adalah nilai maksimum atau minimum. B itu adalah paksi simetri dan dia juga adalah titik X. Okay, kita try yang ni. Saya tunjuk sikit yang ni. Okay. Now, soalan contoh saya bagi. Apa pen ni? Okay. Sekalaulah saya bagi fungsi saya f(x) equal to 2x plus 5 kuasa 2 tambah 7. Kamu tengok dia hampir sama kan dengan bentuk arm ni? Bentuk arm fx ni. Okey, kalaulah soalan tanya apakah nilai maksimum atau minimum? Bila kamu dapat persamaan ni, adakah dia dapat titik maksimum ke titik minimum? Siapa boleh respon? Titik minimum. ke maksimum? Titik minimum. Titik minima. Minima. Kenapa titik minima? Sebab positif 2. Oh, very good. Good. Siapa yang jawab ni? Very good lah. Aiman. Thank you. So bila A dia kita kata sama dengan 2 besar pada kosong, maka kita akan dapat bentuk apa ini ya? Bentuk senyum kan? Maka bila dapat bentuk senyum, kita ada titik minimum. Kalaulah saya kata A tu kecil pada kosong, kita akan dapat bentuk masam. Bentuk masam ini adalah maksimum. Nak tentukan dia minimum atau maksimum, kita kena berdasarkan nilai A di depan ini. Okay, so good. Siapa yang jawab tadi, nilai A dia 2, maka kita akan dapat minimum. Okay, saya nak tanya, apakah nilai minimum dia? Saya nak nilai minimum. Nilai minimum. Siapa boleh respon? Berapakah nilai minimum dia? Negatif 57. Saya nak nilai. Yang kamu bagi tu betul. Tapi itu adalah titik. Tu sebab kamu kena faham soalan. Dia ada dua, sama ada dia akan tanya nilai ataupun dia akan tanya titik. Kalau titik minimum, kawan kamu bagi tadi betul, iaitu negatif 57. Very good. Kalau saya nak nilai minimum sahaja? 7. Very good. 7. Ini adalah nilai minimum. Kalau saya nak paksi simetri, ada yang boleh jawab paksi simetri? Negatif 5. Negatif 5. Tapi, bila soalan nak paksi simetri,
simetri, X sama dengan mesti tulis, -5. jangan tulis -5 saja. Salah. Kat C simetri kamu kena tulis macam mana? X equal to -5. Itu baru dipanggil part C simetri. Very good siapa yang jawab tadi. Okay, good. Yang ini yang kita belajar. Bila kamu dah faham konsep, baca je dari sini boleh jawab. Okay, dan seterusnya adalah persamaan kuadratik. Okay, tu yang persamaan kuadratik tu yang ada julat lah. Yang saya kata ada range inequality tu. Less than, more than, at least, at most. Ini okay. Itu yang kita akan belajar dalam bab ni. Dan kamu kena ingat kuasa tinggi dia kuasa 2 kuadratik. Okay, ada nak tanya setakat lah? Setakat sekarang ni ada nak tanya ke? Cikgu-cikgu ada yang nak tambah ke untuk bab ni? Boleh? Kalau ada cikgu yang nak tambah. Tak ada? Okey, kita teruskan. Okey. Soalan pertama untuk persamaan kuadratik. Okay, tengok soalan dia. Diberi persamaan kuadratik, betul ke persamaan kuadratik? Betul lah, ni ada kuasa 2. Tidak. Yang ni satu lagi. Kamu kena faham bila soalan kata, yang ni kena ingat. Sebelum saya nak masuk kepada soalan ni, nak tengok ada yang ingat tak? B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC kecil pada kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC besar pada kosong. Saya nak tanya, siapa yang tahu B kuasa 2 tolak 4 AC ni digunakan untuk? Boleh respon? Adakah student yang tahu? B kuasa 2 tolak 4 AC. Saya bagi satu contoh lah. B kuasa 2 tolak 4 AC adalah untuk punca, mempunyai 2 punca yang sama. Mempunyai 2 punca yang sama, iaitu hanya menyentuh pada satu titik sahaja pada paksi X. Itu maksud punca yang sama. Menyentuh satu titik saja pada paksi X. Okay? Siapa boleh bagi respon kalau B kuasa 2 tolak 4 AC kecil pada kosong? Kecil pada kosong. Punca hayalan. Seorang-seorang. Punca hayalan. Hayalan, very good. Punca hayalan, very good. Good. Okay. Satu lagi, kalau dia adalah punca hayalan, bermaksud dia adalah tidak menyentuh paksi X. Dia sama ada kat situ, dia tidak menyentuh paksi X. Very good. Ini adalah punca hayalan. Besar pada kosong, ada nak respon besar pada kosong? Dua punca berbeza. Dua punca berbeza. Okay. 2 punca berbeza. Yang ini bermaksud kalau atas paksi X dia menyentuh pada 2 titik pada paksi X. Dia ada 2, sama ada dia akan kata 2 punca berbeza ataupun dia akan kata mempunyai 2 bersilang pada 2 titik pada paksi X. Satu lagi, punca 2 punca yang sama, dia mungkin kadang-kadang dia akan kata menyentuh hanya pada satu titik. Satu lagi, ayat dia untuk sama dengan kosong ini dia akan melibatkan tangent. Dia kata dia adalah tangent. Graf ni adalah tangent kepada paksi X ke. Okay. Tangent juga adalah equal to 0. Okay. Itu adalah term-terms yang you kena faham. Okay. So untuk soalan kita, tidak mempunyai punca. Cari nilai A. Bila tiada punca bermaksud kamu nak guna nombor 1 ke, nombor 2 ke ataupun nombor 3? Nombor 2. 2 atau 3? Nombor 2. Nombor 2. Kenapa nombor 2? Nombor 2. Ya, Sebab tiada sebab punca. Itu punca hayalan iaitu tidak mempunyai punca. Very good. So, kita keluarkan dulu ni dari sini. Persamaan kuadratik ni kamu kena tengok. Apa-apa solution, bentukkan dia dalam bentuk M dulu. Kita nak selesai apa-apa pun dalam persamaan kuadratik ini ataupun fungsi kuadratik ini, mesti bentukkan dalam bentuk M dulu supaya memudahkan kita.
Okey, sekarang ni kita tengok dia bentuk am tadi apa? Saya dah tulis bentuk am adalah ax squared tambah bx tambah c equal to 0. Kalau saya tengok kat sini dia dah memang bentuk am. Bila bentuk am kita keluarkan dulu. Saya tahu semua dah tahu a b c tu. Tidak tak ambil maths kan? A adalah nilai dia adalah 1 tolak A. B nilai dia adalah -2. Dan C adalah 5. So, kamu kata tadi tidak mempunyai punca. Bermaksud bila tidak mempunyai punca, kita menggunakan nombor 2 ini. Nombor 2 ini adalah B kuasa 2 tolak 4 AC kecil pada kosong. Ganti masuk nilai. B kuasa 2. B kita apa? -2. -2. Be careful. Yang ni satu lagi. Bila melibatkan negatif ini, better letak dalam bracket supaya kita tak kilas dalam pengiraan. Okey, tak kilas dalam pengiraan. Okey, -2 kuasa 2 tolak 4. A kita berapa? A kita 1 tolak A. Kemudian C kita adalah 5 kecil pada kosong. Ini just masuk nilai saja, tak masalah. Cuma dalam matematik tambahan kamu belajar yang ni sampai sini kamu betul dah, tak ada masalah. Masalah yang selalu saya tengok bila calculation dia careless. Terutama tadi saya kata pasal negatif ni satu, pasal negatif yang ni satu. Okey. Kalau yang ni tengok saya buat step dia akan dapat -2 kuasa 2 akan dapat 4. Nak mudah kita darab -4 ni dengan 5 dulu, dapat -20. -20 darab 1 akan dapat -20. Kemudian -20 itu juga kena darab dengan negatif A, maka dia akan dapat positif 20A. Yang ni lah step ni lah yang kadang-kadang kita careless. Kalau nak mudah, nak bagi tak mau careless, setengah student dia cakap tak ada masalah. Yang setengah student dia maksud dia tak mau nak bagi careless, you tukar dia akan jadi macam ni, -2 kuasa 2. Tak apa, kita buat jalan kira panjang sikit, tak apa, supaya kita tak careless. Okey, -4, letak 5 dulu, baru letak 1 tolak A. Supaya kita darab yang ni, baru kita tahu, yang ni dapat -20, darab dengan 1 dapat -20. So -20 juga kena darab dengan negatif A, akan dapat negatif akan dapat positif 20A. Supaya kita tak careless. Okey, 4 tolak 20 kita akan dapat apa? Negatif 16 tambah 20A kecil pada kosong. 20A kecil pada 16, maka A kecil pada 16 per 20. Adakah ini jawapan akhir? Siapa boleh respon? Adakah ini jawapan akhir? 16 per 20 jawapan akhir ke? Ada yang boleh respon? Ya. Tak, kenapa? Boleh permudah. Boleh permudah, very good. Bila permudah, kamu akan dapat A kecil daripada 4 per 5. Ini baru jawapan akhir kita. Okey, saya mohon kerjasama. Siapa yang belum mute lagi tu, mutekan suara sebab dengar kat sini. Bila nak bagi respon tak apalah. Bolehlah. Okey. Okey, ini jawapan akhir kita. Okey, untuk soalan ni ada yang nak tanya? Saya buka chat sekejap. Please mute alphabet. Semua yang sini dia minta mute saja. Ada nak tanya ke soalan ni? Senang je kan? Okey, good. Kita dah pukul berapa sekarang? Oh, hampir 4:30, baru 2 topik. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita buat lagi. Okay. So, kita tengok ada lagi tak soalan. Actually, saya buat banyak tu. Ni jawapan dia tadi 4/5. Okey. Okey, kita tengok lagi soalan bersama kuadratik. Okey. Soalan mudah ni semua soalan SPM. Diberi bahawa persamaan kuadratik x minus 5 equal to 4.
ungkapkan persamaan itu dalam bentuk ini je. So you calculate. Mudah aja soalan dia. Soalan A just terus calculate X darab X tolak bracket first, remove the bracket first. X squared tolak 5X equal to 4. Nak terus tulis pun tak ada masalah. X squared tolak 5X tolak 4 equal to 0. Kalau kamu buat sampai sini belum lagi. Yang ni adalah jawapan akhir kita. Selesai soalan A. Tak susah mana pun. Soalan B. Nyatakan hasil tambah punca bagi persamaan berikut. Tadi saya dah perkenalkan X squared minus HTPX tambah HTP equal to kosong. Kalau yang belajar English, ini adalah sum of root. Yang ini adalah product of root. Okay. So, kalau daripada persamaan kita, kita compare lah. Yang ini adalah X squared minus. Dia nak hasil tambah punca, bermaksud yang ni. Iaitu negatif 5 ke 5? 5, very good. Sebab negatif tu ada dalam sini, very good. Maka HTP kita adalah 5. Kalau soalan nak hasil darab punca, product of root, jawapan dia adalah negatif 4. Tapi sebelum jawab, mesti susun dalam bentuk am. Saya kata persamaan kuadratik ni, apa-apa soalan pun, bentukkan dia dalam bentuk am dulu, baru you boleh solve. Supaya memudahkan kita. Okay? Okay, good. Itu soalan B. Soalan C. Tentukan jenis punca. Tadi kita belajar tadi, jenis punca ada 3. Besar pada kosong sama dengan kosong, kecil pada kosong. 2 punca yang sama, 2 punca berbeza dan punca hayalan. Okey, kita tengok macam mana nak tentukan. Kita mesti menggunakan B kuasa 2 tolak 4 AC. Tapi kita tak boleh tahu lagi kecil ke sama dengan ke, besar ke, sebab dia suruh kita tentukan. Just masuk nilai. B kita berapa? Negatif 5 kuasa 2. Ni B kita kan? Negatif 5 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 1. Okay, dan C kita adalah negatif 4. So, kita calculate lah. Yang ni pun be careful calculate. Kadang-kadang cara calculate ni pun ada yang careless. So, kita akan dapat 25. Negatif positif tambah dengan 16. 25 tambah 16 dapat apa? 30, 41. Okey, 41. Apakah nilai 41? 41 ini adalah besar pada kosong. Bila besar pada kosong, ini bukan jawapan lagi. Besar pada kosong bermaksud dia mempunyai 2 punca yang berbeza. Ini baru jawapan kita. Mempunyai 2 punca. Dia nak jenis punca. Apa dia jenis punca dia? 2 punca yang berbeza. Okey? 4 markah mudah-mudah je kamu dapat. Okey, ada nak tanya setakat sekarang? Okey ya? Okey, very good. Kita tengok soalan saya kena laju sikit 4.5 dah baru dapat. Biasalah bila kita kena terang. Yang penting tak ada masalah. Yang penting kamu faham dulu. Okey. Yang ni. Okey, graf fungsi kuadratik fx equal to px squared tolak 8x tambah q dengan keadaan p dan q ialah pemalar mempunyai satu titik maksimum. Tadi kita dah belajar dah pasal titik maksimum. Kalau titik maksimum, nilai A kita kecil pada kosong, betul tak? Sebab dia akan membentuk asam ini. Ni yang kita dapat titik maksimum. Bermaksud nilai A kita mesti kecil pada kosong. Barulah kita dapat titik maksimum. Okey. Soalan A. Diberi, dia bagi dah tu. P ialah suatu integer dengan keadaan P adalah antara negatif 2 dan 2. Bermaksud nilai P yang kamu ada adalah nilai P yang kita ada adalah bermula dengan negatif 1, 0 sampai 1 sahaja. Kenapa 2 tak termasuk? Sebab tak ada equal.
Dua ni pun tak masuk sebab tak ada equal. So range julat untuk nilai P kita ada -1, 0 dan juga 1. Soalan diberi nilai P adalah yang ni, nyatakan nilai P. Adakah nilai ni you nak nyatakan semua ni? Tak, Bukan. satu saja. Very good. P ni bila nak nyatakan nilai, saya kata mesti tetap satu. Apa dia nilai dia? Adakah P kosong? Kosong tak logik. Sebab kalau kosong dia tak dapat kuadratik. Sebab bila A, P ni kosong, you darab dengan kuadratik dapat kosong, kita tak dapat kuasa 2, maka dia bukan kuadratik dah. Okey. 1. Kalau 1 bermaksud nilai A kita adalah besar pada kosong. Kalau A itu adalah 1, dia besar pada kosong. Kita dapat bentuk minimum. Dapat bentuk minimum, automatik salah. Sebab dia kata bentuk dia adalah maksimum. Maka nilai P kita adalah Negatif 1. Senang sahaja. Okey. Dan soalan B kita tengok. Menggunakan jawapan di 3A bermaksud P equal to -1. Cari nilai Q apabila graf itu menyentuh pasti X pada satu titik. Saya nak tanya. Graf menyentuh satu titik pada X bermaksud you nak guna apa? B kuasa 2 tolak 4AC ni sama dengan kosong, kecil pada kosong ataupun besar pada kosong? Ada yang boleh respon? Kosong. Sama dengan kosong. Very good. Sama dengan kosong. Okey. So, kita pun masuk. Apakah nilai A? A kita tadi P, iaitu -1. B kita daripada persamaan. Daripada persamaan ni, kita kata nilai A kita tadi, nilai B kita akan dapat -8. Dan nilai C kita akan dapat Q. Kita masuk dalam persamaan ni, kamu pun sebut dah tadi kenapa sama dengan kosong kan? So kita kata B -8 kuasa 2 tolak 4. A kita -1 dan C kita adalah Q. Sama dengan kosong. Selesaikan dapatlah nilai Q. Macam mana nak selesai? Tengok, saya kalau negatif mesti letak dengan bracket supaya kita tak careless. 64. Yang ni akan dapat tambah dengan 4Q sama dengan kosong. Maka 4Q sama dengan -64. Maka Q akan equal to -4 bagi 4 dapat berapa? -1. Hai. Negatif 64 bahagi dengan 4. Negatif 64 bahagi dengan 4. Maka Q akan 16. dapat -16. Kalkulator di tangan. Okey. Okey, untuk soalan ni ada nak tanya? Ada nak tanya ke? Saya tengok chat sekejap. Kena tukar tak? Simbol dia tak payah tukar ke? Tak payah. Okey, ada yang tolong jawab. Kenapa tak perlu tukar? Simbol ni satu lagi. Kenapa simbol ni tak perlu tukar? Okey, saya terang. Okey, simbol ni, simbol mana yang terang? Simbol mana dia tanya? Saya tak pasti yang mana. Simbol apa yang kena tukar tu? Yang saya faham mungkin dia nak tanya yang lebih besar, lebih kecil tadi saya rasa. Bila melibatkan negatif tu, nanti kita tengok ada tak soalan tu. Okey? Okey, boleh respon tak? Ada nak tanya? Okey, good. Cikgu-cikgu ada nak tambah? Okey, kita tengok. Berapa sekarang? Kita tengok soalan. Fungsi lagi. Ini. 3 markah. Graf fungsi kuadratik fx equal to px squared tolak 2x tolak 3 dengan keadaan p ialah pemalar. Macam tadi. Tidak bersilang dengan paksi X. Bila tidak bersilang, kita nak guna lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan. Seorang respon. Tidak bersilang. Hayalan. Bila hayalan besar ke kecil ke sama dengan? Kurang. B kuasa 2 tolak 4. Maksud B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Very good. So you dah nampak. Okey, nilai B kita berapa? Siapa boleh respon? B kita berapa? -2. Very good. -2 kuasa 2 tolak 4. Nilai A? P. Very good. Dan nilai C? -3. Bagus.
kecil pada kosong. Negatif 2 kuasa 2 dapat berapa? 4. 4. Yang ini negatif dah dapat positif. Positif 12 P kecil pada kosong. Maka 12 P kecil pada negatif 4. P adalah kecil pada negatif 4/12. Adakah ini jawapan akhir? Belum mudahkan lagi kan? Maka Ya. jawapan Boleh. akhir kita P kecil pada negatif. Negatif 1/3. Very good. Negatif 1/3. Mudah saja soalan paper 1. Ada nak tanya soalan ni? Ada. Ada? Adakah? Ya. Siapa tu ada nak tanya? Ya, saya. Ya. Suara macam kenal. Cikgu Ah. Lee ke? Cikgu Rosli nak tanya? Okey. Oh, ya. Terima kasih Cikgu Rosli join saya. Okey. Okey. Next, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok ada soalan pagi ya. Ni soalan seterusnya. So, fungsi kuadratik. Kita habiskan kuadratik ni ya. Okey. Yang ni yang bentuk tadi tu. Yang bentuk tadi kita kata graf menunjukkan graf fungsi kuadratik f(x) equal to ni dalam bentuk tadi ni. Kalau kamu tengok dalam bentuk ax tambah b squared tambah c. Bila dalam bentuk ni kamu dah kenal apa dia b, apa dia c tadi ya. Okey, tapi yang ni equation dia bagi f(x) equal to x tolak 3 kuasa 2 tolak 25. Okey, soalan A. Tengok kadang-kadang soalan matematik tambahan ni tak perlu kira pun. Senang je. Koordinat titik minimum. Soalan nak koordinat bukan nilai. Koordinat titik minimum. Siapa boleh jawab koordinat titik minimum? 3 negatif 25. Very good. Siapa yang jawab ni? 3 negatif 25. Just baca daripada persamaan ini. 3 dengan negatif 25. Maka dapatlah 1 markah. Baca je, tak perlu kira. B. Persamaan paksi simetri. Boleh jawab tak? Boleh. Apa? X sama dengan 3. Very good. X sama dengan 3. Siapa yang faham tadi, tengok tak sampai seminit pun dah boleh jawab untuk satu soalan. Dan akhir sekali, julat nilai X jika fx adalah negatif. Kat mana julat nilai X jika X adalah negatif? Siapa Negatif boleh 2. jawab? Negatif 2. Negatif 2. 2. Bila julat mesti saya kata bila julat mesti melibatkan F negatif 2 kurang daripada fx. okey. Kurang daripada 8, betul tak? Yeah, very good. Siapa yang jawab ni? Very good. Bermasuk kawasan kita sini kan. Negatif 2. Okey, untuk soalan ni negatif 2 kurang nilai X Ni, bukan kurang. Negatif 2 ni X kawasan kita yang ni. Okey, negatif kan? Bawah ni negatif kan? Okay, so X adalah besar pada negatif 2 dan kecil pada 8. Sini negatif 2 dan juga 8. Okay, very good. Soalan senang, tak sampai seminit pun. Tadi saya kata satu soalan 3 minit. Masa-masa untuk soalan macam ni lah yang kamu boleh guna untuk masa soalan yang panjang sikit. Okay, very good. Faham dah konsep. Okay. Now, soalan ni. Ada nak tanya ke soalan ni? Lebih kurang pada X masuk. Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Ramai yang dah faham. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ada lagi ke function? Ada lagi soalan akhir saya rasa. Okey, cari julat nilai X. Yang ni pun dia nak julat juga. Kuadratik ni saya kata apa-apa dalam bentuk arm. Okey, bentukkan bentuk arm. Kita bentukkan dia akan jadi. Sorry, Ustaz. Bentuk arm adalah 2x² tambah 5x tolak 3 kecil dan sama dengan 3. Sama dengan kosong. Sorry, bukan 3, kosong.
Lepas tu kita factorizekan sebab dah dalam bentuk factorizekan dan kita tengok kawasan dia lebih kecil dan A dia adalah nilai positif, maka bentuk graf kita bentuk senyum. So yang ni saya rasa cara pemfaktoran masuk kalkulator saya rasa tak ada masalah kamu akan dapat, iaitu kamu akan dapat -3 dengan -1/2. Sorry, -3 dengan 1/2. Bermaksud kat sini kita akan kata X tambah 3. Sini akan jadi 2X tolak 1. Bermaksud sini akan jadi -3. Sini adalah 1/2. Kawasan yang kita nak lebih kecil. Bila lebih kecil berada di dalam range yang kita boleh tulis adalah nilai X antara -3 dan juga 1/2. Siapa tak tahu nak dapat -3 dengan 1/2? Boleh tanya. -3 dengan 1/2 ada ke yang tak faham? Dapat mana? Faham ke? Boleh ke nak dapat -3 dengan 1/2? Faham. Faham. Alhamdulillah. Sebab student maths ni kalau bila kuadratik dia tahu dah macam mana nak cari nilai dia punya punca. -3 dengan 1/2 ni juga dikenali sebagai punca. Okey? Okey. Sekarang dah pukul 4 lebih. Saya rasa saya nak stop sini. Ni dah masuk bab janjang. So kita akan continue insyaAllah. Kalau ada masa kita akan continue lagi lah. Kalau kamu tengok saya ada bab janjang. Semua bab saya dah buat. Cuma kita tak sempat. Sampai 3 bab tadi ada tak yang nak tanya? Sebab matematik tambahan ni kena tanya semualah. Sebab kalau tidak kita kena kuasai satu tajuk tu. Semua kena kuasai. Okay? Okay. Sampai setakat sekarang. Ada nak tanya tak tajuk-tajuk tu? Ada ke? Sebenarnya saya buat sampai vektor ada. InsyaAllah esok kalau Cikgu Asman masuk vektor boleh faham masuk vektor. Ni ada insyaAllah lain kali kita masuk tentang ni yang kamu suka ni pembezaan. Nanti kita akan masuk. Okey. Ada nak tanya? Setakatlah? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada. Okey, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ni saranan ni sama macam yang saya bagi tadi nah. Okey, saya minta terima kasih banyak-banyak yang join hari ni. Paling banyak tadi saya tengok adalah 85 orang yang join dengan yang ini. Ada juga cikgu-cikgu dia buat live. Terus pasang skrin semua ke anak didik dia. Terima kasih cikgu-cikgu yang join hari ni. Sekejap lagi saya akan bagi link untuk kehadiran untuk cikgu-cikgu. Ini adalah kata-kata semangat untuk kamu lah. Okey, terima kasih. Saya mohon ampun lah kalau ada tersalah tercakap daripada saya. Okey, tersalah cakap sikit tadi. Kok ada yang salah, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, ada apa siapa-siapa nak bercakap ke cikgu? Ada pesanan ke? Ada cikgu-cikgu nak pesan? Sebab kita nak kongsilah untuk anak didik ni last ni tahun akhir untuk KBSM kita punya format SPM. Tahun depan dah tukar format baru. Ada cikgu-cikgu nak respon ke? Boleh cakap? Ada siapa cikgu mana kat sini? Kita tengok. Cikgu Mahiran ada ke nak cakap? Nak bagi pesanan ke? Cikgu Hanim? Cikgu Ifa ada? Terima kasih. Cikgu Syawida pun ada. Okey. Cikgu Syazwani. Okey. Ramai cikgu ada kat sini. Ada yang nak share pun boleh. Terima kasih, cikgu. Ya, thank you. Yap, apa tadi tak sempat? Terima kasih, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, good luck untuk paper Terima kasih, 1. You can do it. Mesti dapat 80. Terima kasih, cikgu. Okay? Ya. Baik cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Cikgu. Bagi tahun ni gempak sikit. Maths dapat semua lulus. Dan dapat A. Thank you semua cikgu-cikgu. Terima kasih. Terima kasih mencetak awak. Malaysia boleh.
Takbir. Terima kasih. Alangkah ilmu yang diberi. Malaysia boleh. Arigato. Majulah MX untuk Malaysia. Majulah MX untuk Malaysia. Thank you, teacher. Thank you. Anis. Ya. Hey, cikgu. Thank you. Baru nampak gambar. Cici ni dah tayang di skrin ya. Rasanya Cikgu Nurul ke? Cikgu Nurul ke? Ya, cikgu. Cikgu Nurul. Ya, tahniah Cikgu Nurul. Bye bye. Good luck. Good luck eh. Datuk Syekh, good luck. Terima kasih, cikgu. Ada masa kita jumpa. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Aduh.